Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Irfan Ashraf bin Nur Kamaro. Saya dari Seksyen 23. Pada hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang ajaran asas agama Kristian. Sebelum saya mulakan, saya ingin menceritakan sedikit tentang agama Kristian. Agama Kristian ini adalah agama yang merupakan terbesar di dunia. Kira-kira 2.1 bilion penganut atau sepertiga jumlah penduduk dunia. Agama Kristian adalah sebuah agama monotesis yang merupakan kehidupan dan ajaran Yesus dari Nazaret dan sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya pengikutnya. Kitab suci bagi agama Kristian adalah Bible yang terdiri daripada Old Testament ataupun yang dipanggil sebagai Perjanjian Lama, dan New Testament ataupun dipanggil sebagai Perjanjian Baru. Seterusnya, di antara ajaran yang terpenting ataupun yang paling asas dalam Kristian yang mesti diterima secara mutlak dan tidak boleh dipersoalkan lagi adalah konsep Trinity. Konsep Trinity ini juga bermaksud 3 Tuhan dalam satu, iaitu Tuhan Bapa ataupun God Father, Roh Kudus, Holy Spirit, dan Jesus Christ ataupun Nabi Isa bersatu dalam satu gabungan sebagai Tuhan. Ada juga yang memasukkan Maryam iaitu ibu Jesus ke dalam Trinity. Maksud kepada Roh Kudus. Roh Kudus menurut ajaran Kristian, seorang Kristian haruslah memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Oleh kerana roh tersebut berfungsi sebagai penolong pemimpin, penghibur dan teman yang setia. Roh Kudus menurut umat Kristian agar hidup sejalan dengan kehendak Yahweh. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristian dengan Tuhannya. Maksud kepada Tuhan Bapa. Tuhan Bapa adalah dimaksudkan Tuhan Yang Maha Esa adalah title atau atribusi Bapa. Kebanyakan bentuk politisme dewa-dewa yang tertinggi dan dianggap sebagai seorang dewa yang dan manusia. Pada agama Israel elit dan agama Yahudi moden, digelar Bapa oleh kerana dia pencipta, pemberi hukum dan perlindungan. Likewise, dalam Kristian Tuhan digelar Bapa untuk alasan-alasan yang sama, tetapi terutamanya kerana misteri perhubungan Bapa Anak seperti yang didedahkan oleh Yesus Kristus. Yang seterusnya saya akan berkongsikan sedikit ringkas tentang doktrin yang utama di dalam ajaran Kristian ini. Secara ringkasnya, doktrin ini terbagi kepada 5 perkara yang utama, iaitu doktrin dosa warisan, doktrin anak Tuhan, doktrin ketuhanan Yesus, dan doktrin penyaliban Yesus. Doktrin yang pertama iaitu doktrin dosa warisan ataupun dikenali sebagai the original son. Ajaran Kristian percaya bahawa manusia sejak dari hari dilahirkan telah pun melanggar dosa. Menurut ajaran Kristian, Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon larangan yang disebut dalam Al-Quran sebagai syajarah al-khuldi di dalam taman syurga, atau di dalam Bible disebut the Garden of Eden. Disebabkan oleh itu, Adam dan Hawa dianggap berdosa dan disingkirkan dari syurga hasil dari perbuatan mereka itu. Akibat dari penyingkiran itu, keturunan Adam dan Hawa terpaksa menanggung derita dan kesengsaraan akibat perbuatan mereka. Berbagai cara yang dibuat untuk menghilangkan dosa ini. Menurut Perjanjian Lama ataupun Old Testament, orang Yahudi mengorbankan lembu dan kambing untuk membersihkan dosa ini, tetapi untuk membersihkan dosa seluruh umat manusia, satu pengorbanan yang agung perlu dilakukan, iaitu dengan kematian anak Tuhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Muiz bin Muhammad Zaidi akan menceritakan asas Kristian di zaman pertengahan, iaitu Tuhan Anak. Tuhan Anak adalah tokoh
kedua, Tritunggal dalam teologi Kristen Doktrin. Tritunggal mengenalkan Yesus Kristus dari Nasran sebagai Tuhan Anak. Disatukan dalam intipati tetapi berlainan dalam orang berkenaan dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Kudus. Selain dari itu, Tuhan Anak adalah sama keabadian dengan Tuhan Bapa sebelum penciptaan dan selepas akhirat. Anak Tuhan menarik perhatiannya pada kemanusiaan. Manakala Tuhan Anak merujuk secara lebih umum pada ketuhanannya termasuk kemunculan sebelum jelmaan. Jadi, dalam teologi Kristian, Yesus adalah sentiasa Tuhan Anak walaupun tidak didedahkan sebarang mana hingga baginda menjadi anak Tuhan melalui jelmaan. Yang seterusnya, doktrin penyaliban Yesus, iaitu yang dipanggil the crucifixion Jesus. Doktrin terakhir dan doktrin penyaliban Yesus ini merupakan lambang utama dalam agama Kristian, iaitu misteri penyaliban Yesus di tiang salib. Orang Kristian percaya bahawa Tuhan telah menghantar anaknya yang tunggal, iaitu Yesus, ke dunia untuk menebus segala dosa-dosa manusia dan juga untuk menyelamatkan manusia dari api neraka menerusi kaedah penyaliban yang kemudiannya bangkit semula ataupun dipanggil sebagai resurrected atas tujuan yang sama. Ini adalah di antara doktrin yang menjadi asas pengalaman Kristian sejak dari dulu hingga sekarang. Ini akan memperincikan lagi dari segi mesej-mesej yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muzaki Aiman daripada Seksyen 63 Kumpulan 6. Hari ini kami membahaskan tentang agama Kristian. Dalam agama Kristian ni terdapat banyak perayaan yang disambut oleh penganut-penganut agama Kristian. Jadi antaranya saya ingin ceritakan dua di antara semua perayaan, iaitu perayaan Hari Easter dan perayaan Hari Christmas. Kita pergi kepada Hari Easter dahulu. Jadi Hari Easter ni ialah merupakan kepercayaan penganut agama Kristian bahawa Jesus ni telah dihidupkan kembali pada hari itu. Lazimnya ia disambut antara akhir bulan Mac dan akhir bulan April setiap tahun bagi penganut Kristian daripada barat. Kalau yang daripada timur, mereka menyambut pada awal April dan pada awal Mei. Sebelum perayaan Easter ni, Minggu Suci iaitu Holy Week disambut oleh mereka, dan pada Jumaat sebelum Easter dikenali sebagai Good Friday iaitu hari Jesus telah disalib. Pada Ahad Palma pula, iaitu dikenali sebagai Sunday Palm atau Palm Sunday, yang menandakan permulaan Minggu Suci. Kenapa dipanggil Palm Sunday? Kerana setiap penganut akan diberikan daun palma yang diurapi oleh paderi. Perayaan Easter ini juga terkenal dengan pemberian telur berwarna-warni yang dalamnya berisi coklat. Telur ni adalah melambangkan kesuburan. Jadi seterusnya saya akan pergi kepada perayaan Hari Christmas. Bagi penganut agama Kristian ni, perayaan Hari Christmas ni dikenali sebagai Hari Natal. Disambut pada 25 Disember bagi memperingati kelahiran Jesus dari Nazaret yang dilahirkan yang dipercayai bahawa Jesus ni dilahirkan oleh Maria, iaitu Virgin Mary di Jerusalem. Sebenarnya penganut Kristian ni juga mempercayai bahawa kelahiran Jesus ni menepati ramalan-ramalan agama Yahudi mengenai kedatangan seorang penyelamat, iaitu Mesias, yang kedatangannya adalah untuk menebus dosa-dosa dari Adam. Jadi itulah hari Christmas bagi orang-orang penganut Kristian. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.